بركات والفتوحات. شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'al li wazira min ahli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nas'alullah at-taufiq wal hidayah ila siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 38, hadis yang ketiga daripada bab yang keempat, bab yang kelima, iaitu bab berkenaan dengan ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa fi sanadil muttasil ila al-masyayikhina jazakumullahu anna khairal jazaa an Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu wa qad su'ila an syayb Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala kana idza dahana ra'sahu lam yura minhu syaybun wa idza lam yadhin ru'ya minhu syai'un. Kata Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, tatkala beliau ditanya tentang ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika ia tidak meminyaki rambutnya, tidaklah kelihatan uban pada rambutnya. Namun jika baginda tidak meminyakinya, maka kelihatanlah sedikit uban pada rambutnya. Kata Sayyidina Jabir bin Samurah, bila orang tanya, ini menjadi kebiasaan kepada para tabi'in, mereka yang tidak pernah ataupun tak sempat berjumpa dengan Nabi, mereka akan jumpa dengan para sahabat, lalu ditanya macam mana rupa Nabi, bagaimanakah wajahnya Rasulullah, macam mana yang dikatakan dengan uban Nabi, Nabi ni ada uban ke tidak, apa ke, semua ditanya. Tak. Ini yang disebutkan bila mana kita belajar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita belajar untuk, pertama, kalau kata orang yang nak kenal, dia kena tahu. Bila mana dia dah tahu, tak, maka dia nak mengetahui dengan lebih dalam, dia kena baca sirah. Bila dia dah kenal dan dia dah tahu, tak, maka dia kenalah cinta. Bila dengan cinta, dengan cara ikut. Jadi para sahabat dan juga para tabi'in, dema ni cinta, dema ni sayang, dema ni kasih kepada Rasulullah. Maka dema tanya segala bentuk apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah dengar kisah bagaimana Sayyidina Abdullah bin Amru, dia sahabat, betapa cinta, betapa kasih Sayyidina Abdullah bin Amru kepada Nabi ni, sampai kan dia ni pada waktu ketika mana Nabi SAW masuk ke dalam Kaabah, waktu Fatu Mekah, Nabi masuk ke dalam Kaabah, Abdullah bin Amru ni dia duduk di luar. Sebab waktu Nabi masuk tu tak semua sahabat boleh masuk. Antara yang masuk Rasulullah, Sayyidina Bilal, itu antara yang masuk. Setelah Rasulullah kemah semua berhala-berhala yang ada dalam Kaabah tu dihancurkan, Nabi keluar. Bila Nabi keluar, Bilal keluar ke belakang, ikut daripada belakang. Lalu cepat-cepat Abdullah bin Amru masuk. Lalu Nabi keluar. Dia jumpa Bilal. Dia kata, wahai Bilal, Nabi buat apa dalam ni? Nabi semayang, kata dia Bilal.
Dia terus masuk. Dan dia terus semayang. Dan Sayyidina Bilal gelak. Antara faktor Bilal gelak, kenapa kepada Abdullah bin Amru ni, sebabnya ialah dia masuk terus semayang, kata Bilal, aku gelak sebab dia punya nak cepatnya ikutnya apa Nabi buat sampai dia lupa tanya. Nabi semayang dekat mana? Nabi semayang berapa rakaat? Nabi hadap mana? Dia lupa nak tanya. Itu sebab Bilal gelak. Gelak kerana seronok tengok gelagat Abdullah bin Amru ni punya semangat nak ikut sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana dia cinta. Kerana dia kasih. Sebab dia bersegera dengan perkara tersebut. Jadi para sahabat, mereka tengok Nabi dengan berdepan, tengok depan-depan. Maka dah tentu-tentulah dia tak sempat tengok ni. Yang mana orang tak dan tengok, dia akan bertanya. Mudah-mudahan itu juga melahirkan rasa cinta. Tak? Dan bila mana mimpi, tengok Nabi, jumpa Nabi dalam mimpi, tengok depan mata nama, maka lagi-lagilah bertambah cinta. Lagi-lagilah bertambah kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab mimpi jumpa Nabi ni hak. Mimpi jumpa Rasulullah ni mimpi yang betul. Bukan mimpi yang main-main. Cuma macam mana nak tahu? Maka dengan sebab itulah kita baca dan kita kena tahu macam mana rupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tiba-tiba dalam mimpi dia kata Nabi ni penuh rambut dengan uban. Nah, itu dah tentu-tentu bukannya Rasulullah. Dah tentu-tentu bukannya Nabi. Ya tak? Kalau tiba-tiba je cerita Nabi penuh uban di kepala ni, tentu confirm bukan Nabi lah. Sebab kita dah baca dah sebelum ni, Nabi bukanlah orang yang banyak uban. Malah sebagian kata tak ada uban langsung. Tak? Sebab uban Nabi itu boleh dikira. Ya tak? Jadi di sini kata Sayyidina Jabir, bila orang tanya kepada Nabi tentang uban, kata di Jabir, kalau Nabi SAW kana iza dahana ra'sahu lam yura. Kalau Nabi pakai minyak, maka tak nampaklah ubannya. Tapi kalau kata wa iza lam yadhin ru'ya minhu syai'a. Tetapi kalau tak pakai, maka nampaklah uban. Kan kalau kita pakai minyak ni dia berkilat. Pakai minyak ni dia berkilat. Berkilat ni biasanya kalau kata uban tu tak berapa banyak, tak nampak lah. Kan? Tak nampak lah uban tu. Tapi kalau dah atas kepala kita ni uban banyak daripada hitam, pakai minyak apa mana pun nampak lah putih tu. Tak? Nampak lah ubannya tu. Kan? Ni nak ceritanya kalau kata dia pakai minyak. Tak nampak lah uban. Sebab ubannya Nabi tu boleh dikira. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu qala innama kana syaibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahwa min 20 sya'ratan bayda. Iaitu katanya ketika mana daripada Sayyidina Abdullah bin Umar, kata beliau, sesungguhnya uban yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 20 urat rambut putih. Ini juga dibahas oleh ulama. Kenapa ada sahabat dia boleh cerita lebih kurang tu? Sebab biasanya yang boleh cerita sampai sebut angka ni adalah sahabat-sahabat kecil. Abdullah bin Umar ni dia muda. Dia ni antara yang muda dan termasuk yang kita sebut dulu sebagai Arba'ah Abadillah. 4 orang yang disebut sebagai 4 Abdul. 4 Abdullah. Dia, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amru, Abdullah ibnu Zubair dengan Abdullah ibnu Abbas. Dia menimpat orang sahabat yang muda. Cuma Abdullah ibnu Amru ni dia tua sikit berbanding yang lain. Abdullah ibnu Umar, dia ni adik ipar Nabi. Dan waktu tu dia masih lagi budak. Dia masih lagi budak. Itu sebabnya dia boleh, ialah budak. Budak ni dia merata alam, dia boleh pusing. Dan Nabi pun dengan sahabat-sahabat kecil, Nabi kurang sikit segan sebab berbudak. Nabi ni orangnya pemalu. Yang kita dah sebut dah sebelum ni, Nabi ni punya pemalu, lagi malu daripada anak dara. Kan? Kita dah baca dah hadis-hadis sebelum ni, kisah malunya Nabi. Malunya Rasulullah ni lebih malu daripada anak dara. Jadi di sini,
bila Nabi duduk dengan para sahabat yang sebaya ataupun yang seusia, kebiasaannya Nabi ni bukanlah jenis orang yang, orang panggil apa bahasa kita ni, jenis kelolo ni. Maknanya jenis, yalah setengah-setengah orang kan, tengah-tengah orang dibantai buka baju, apa tak ajak. Betul? Hari kenuri, hari nyiang, hari duduk buat apa ni, duduk dekat lepor apa semua tu kan, di time-time orang gotong royong dulu, apa tak diajak dia buka baju, letih katanya. Nampak? Sambil nyangdor bawah pangkil pokok ni, pokok umutan. Kan? Apa tak kira. Depan-depan kawan-kawan ni, dengan perut bolin, terbulat keluar kan. No hin dia tak. Aku dah letih katanya. Nabi tak. Nabi sifatnya, walaupun Nabi tu sifat kadang-kadang jumpa sahabat, dan keadaan Nabi tak pakai baju, Nabi hanya letak ridak kelubung. Maknanya, ridak kain ni, serban ni, Nabi letak macam ni. Nabi tutup lah, maknanya kain yang ridak besar lah, serban kecil sikit, yang kain hijau tu kan. Selubung macam ni. Tak? Bila jumpa, walaupun tak pakai baju. Tapi Nabi akan selubung. Maknanya Nabi bukanlah jenis, kalau keluar tu pakai kainnya, tidak. Nabi akan tutup. Tak? Itu sebabnya waktu Nabi duduk dengan para sahabat, Sayyidina Salman, dia nak tengok khatam, kita dah cerita dah dulu kan. Nabi tolak. Bukan Nabi tolak baju. Nabi tolak kain yang tutup khatam ni, waktu tu Nabi tutup badan dengan kain ni. Nabi tolak sikit. Tolak sampai nampak khatam. Tak? Lalu Nabi kata, kamu tengok yang ni ke? Nabi tanya, kan? Kamu nak cari ni? Ni dia. Khatam, kata Nabi. Tapi dengan sahabat budak, sahabat-sahabat kecil, Nabi tak buat kopi tu. Antara faktornya juga adalah, kita kena faham, dalam fiqh, ni disebut dalam kitab fiqh, iaitu aurat orang lelaki dengan orang yang bukan mahram dia. Maksudnya perempuan yang bukan ajnabi. Perempuan yang ajnabi, silap. Perempuan yang ajnabi ni ataupun perempuan yang bukan mahram, istilah kita selalu sebut, sebenarnya sama je macam orang perempuan, seluruh anggota badan. Cuma pada aurat-aurat ada tempat-tempat tertentu dipanggil aurat ringan. Maknanya kalau kata dia pakai baju lengan pendek, dia tak tutup kepala, tu tak apa lagi. Nah, bagi orang lelaki. Kan? Tapi hakikatnya badan dia tu aurat. Tu sebab tak boleh kita walaupun depan rumah sambil duk basuh kereta, duk basuh motor, duk nyiram pokok bunga, pakai kain plekat, perut monjui keluar. Tak boleh. Nah, sebagai ulama di Syadik kata haram tu. Sebab tayang badan. Ustaz dengan badan pun dah berkedut, perut dah tebal. Apa salahnya? Kan ada orang berkenan. Siapa kabur? No. Kena lalu kat jiran sebelah tu, janda tu lalu. Handsome juga Pak Haji tu ya, katanya. Setara badan dah berkedut pun, katanya dah. Sudah. Apa dia berkenan tengok badan, mana tahu? Maka tu sebab ulama' tu tak boleh. Apa je. Yang katakan boleh tunjuk badan semua lelaki dengan lelaki. Tu pun kalau kata tak ada, orang panggil boleh mendatangkan fitnah-fitnah yang berat. Tak? Seafdalnya pakailah baju. Tak? Walaupun sama-sama adalah lelaki sekalipun. Pak Rasulullah ni sifat dia Nabi tak ni, tak buka pun badan di tengah-tengah khalayak. Tu sebab sahabat tak boleh nak cerita. Nak cerita lebih-lebih tentang badan, melainkan sahabat-sahabat kecil ni. Sebab kita baca tu Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Sayyidina Anas, sebab dia ni berbudak. Jadi Abdullah bin Umar dia budak, dia boleh pusing Nabi ni. Pusing Nabi, tengoklah uban di kepala Nabi ada berapa. Dia boleh tengok. Dia boleh kira. Kan? Budak nak kira apa? Kalau kata-kata duk main kat rambut Nabi pun dia boleh buat. Tapi tak adalah riwayat kata dia pergi main kat kepala Nabi, tidak. Tapi dia boleh tengok sebab dia budak. Dia nak kira satu-satu teliti pun boleh. Sebab dia budak waktu itu. Maka bila dia dah besar baru dia cerita. Waktu tu aku dah ingat rambut Nabi kurang lebih ada lebih kurang 20 helai je. Maknanya tak banyak rambutnya Rasulullah yang ada uban. Hendak lebih kurang 20 helai. Kemudian an Ibni Abbas. Tengok ni lagi seorang sahabat-sahabat kecil. Radhiyallahu anhu qala Abu Bakrin sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, qad shibta. Qala shayyabatni huda. Shayyabatni hud wal waqi'atu wal mursalat
Wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Lalu berkata Sayyidina Ibn Abbas menceritakan bahawa Rasulullah SAW telah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku melihat engkau telah beruban." Jawab Nabi, "Hud wal al-waqi'ah al-mursalat amma yatasaalun dan idza syamsu kuwirat." Maka surah-surah inilah yang telah menjadikan aku beruban. Jadi betapa Nabi ni menanggung wahyu yang turun. Nabi ni menanggung wahyu yang turun, beratnya wahyu yang turun, sehingga menyebabkan kepala Nabi ni tumbuh uban. Antara faktornya tumbuh uban tu, yang tumbuh 20 helai tu, antaranya adalah kerana turunnya ayat surah Hud, kemudian turunnya surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, surah Amma Yatasaalun, ataupun kita sebut surah An-Naba, dan surah Iza Syamsu Kuwirat. Turun surah-surah ni menyebabkan Nabi ni bila faham isi kandungan surah ni, surah-surah ni menceritakan tentang huru-haranya hari kiamat. Dalam surah Hud menceritakan tentang ayat fastaqim kama umir. Maka menyebabkan Nabi ni rasa benda tu berat, bimbang, takut sampai rambut Nabi berubah. Walaupun sekitar 20 helai, tapi Nabi beruban tu antaranya sebab menanggung turunnya surah ni. Beratnya isi kandungan surah ni. Yang kadang-kadang kita ni baca sekadar, sekadar baca Quran, kadang-kadang kita tak tahu pun isi kandungan Quran. Setakat kita bercerita dengan orang. Apa dia? Awak semayang dekat Mekah tu Ustaz, Qiyamul Lail 27 hari 20 takhir, 10 takhir bulan Ramadan tu. Allah, tu imam tu teroyak Ustaz sampai ayat tu. Ayat apa dibacanya? Entah katanya. Dah dia teroyak, kami pun teroyak sebab juga katanya. Tak. Jadi kan, kalau tak faham semua pun tak mengapa, tapi kurang-kurang kita tahu sinopsis surah. Nak faham semua ni nak kena ngaji lah, apa Cikgu Zabidi pula pergi semak Quran bersemua. Tak? Satu hair juga kan, kumur mana dan saat Cikgu Zabidi tak apa dah pencin. Cari kitab-kitab, ada kitab yang jual pengenalan sinopsis surah. Sinopsis surah tu orang tahulah, oh surah ni cerita ayat ini. Tak? Tema-tema dalam surah ni cerita begini. Jadilah. Tak? Sinopsis. Ni kita tuan-tuan nak mula dah ni. Kan? Baca sehari semuka. Sehari semuka. Kan? Yang mana tak ada hair tu, tunggulah. Soalnya buat lagak sangat. Awak baca di rumah. Kalau boleh baca di rumah tak apa, kot tak baca. Elok sampai je abang, cik pergi beli kuih, katanya. Udah. Tu yang awak malas tu Ustaz, katanya dah. Baca ni ada peluang dah. Tak? Peluang. Kan Imam Ghazali pun sebut. Tak? Yang terbaik bagi seorang mukmin yang tidak ada urusan pada waktu paginya, selepas subuh, maka duduk di atas tikus sejadah sampai terbit matahari. Kita buat baca Quran, yalah mungkin tak habis sampai pukul 7-19 tu, tapi sekurang-kurangnya kita baca, kita duduk. Di kampung saya tuan-tuan, kalau tak salah memang 4 kali dah khatam, tapi baca hari-hari lah. Baca hari-hari. Lepas baca hadis. Lepas baca Quran tu baca hadis. 4 tahun. 4 tahun. 4 kali khatam. 4 kali khatam ni kira satu sehari semuka. Quran tu ada 600 lebih muka. Maknanya 4 kali khatam 4 tahun. Sekali khatam tu kalau baca tu 4 tahun. Kalau kata setahun 300 hari lebih, 356 hari. Bagi 2 Quran. Lebih kurang 2 tahun silap. 4 tahun pula. 2 tahun. Baru khatam satu sekali. 2 tahun sekali. Maknanya dah 8 tahun dah baca. Saya rasa bukan 8 tahun, lebih daripada itu lah kot. Daripada saya budak je. Maknanya banyak kali dah khatam. Banyak kali dah. Lebih pada ni. Kalau saya duk ingat daripada saya sekolah menengah tu. Daripada kita mula pergi sembahyang subuh masjid lah, dah memang baca dah. Waktu tu kalau tak salah dah sekali khatam. Waktu saya budak. Maknanya sekarang ni kalau kata duk kira-kira tu rasa dekat 5-6 kali lah khatam. Lebih lah.
Dan ramai tunggu pun. Dan janganlah takut. Ni nak sebut, nak beri semangat sikit lah. Yang bacanya Tok Imam Bahar. Bukannya tuan-tuan kena baca seorang-seorang. Dia baca, tuan-tuan ikut. Kalau tak reti pun, kumat kamit sudah ke orang dengar. Tambah berjarak ni, lagi orang tak gemuk, tak dengar. Nak? Udah. Duduk dalam majlis orang baca Quran, boleh pahala dengar. Dengar, tengok, walaupun tak reti baca. Kan? Lama-lama esok, dia tahu baca. Tak? Dia tahu baca. Di kampung saya tu, ada 2-3 orang, dia memang asyik tak reti baca Quran. Memang tak reti. Tapi dia tunggu. Dia tak balik, dia tunggu. Dia ambil Quran, dia tunggu. Dia tengok je. Sekarang ni dia boleh lah baca. Walaupun taklah lancar macam kita duduk baca tu. Tapi dia boleh baca lah. Berkat dia duduk dalam majlis tu, dia tunggu. Dia dapat, boleh. Tak? Sebab nikmat. Tak? Tu lah tadi macam saya sebut dia. Tok Imam teroyak. Kita tak tahu makna pun. Tapi kita mengobok juga, teroyak juga. Sebab Quran tu sendiri ada mukjizat yang tersendiri. Tak? Yang boleh menyentuh rasa, menyentuh perasaan. Tak? Walaupun kita tak tahu pun maknanya, apa benda maknanya, entah katanya. Aku demo teroyak, aku teroyak juga lah katanya tak. Tapi dalam Quran tu adanya kandungan-kandungan. Tak? Yang boleh beri faedah kepada kita. Jadi Nabi ni tumbuh uban kerana turun ayat ni. Nah, turunnya ayat-ayat ini menyebabkan Rasulullah tumbuh uban di kepala. Kemudian katanya an Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qalu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naraka qad shibta. Qala sallallahu alaihi wasallam qad shayyabatani hud wa akhawatuha. Qad syayyabatni hud wa akhawatuha. Ya Rasulullah, kata Abu Juhaifah, para sahabat telah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami telah melihat engkau beruban. Maka baginda menjawab, surah Hud dan sekalian saudara-saudaranya, iaitu surah-surahnya. Nah, wa akhawatuha, dan juga yang berkait dengan surah Hud tadi, iaitu Al-Waqi'ah, Mursalat, Amma yatasaalun, Idza syamsu kuwirat. Kan? Jadi ini antara yang disebut. Kan? Jadi kita faham baca surah Hud, baca surah Waqi'ah, kan? Baca surah Waqi'ah ni kita kata bagus, memang betul baca surah yang kita sebut surah buka rezeki. Ya, surah yang buka rezeki. Buatkan jadi amalan. Kan? Kalau kata malas sangatlah baca Waqi'ah, tiap-tiap hari sekali jadilah lepas asar. Antara surah yang disusun oleh para ulama di dalam hizib dia, biasa lepas subuh ni Yasin. Lepas asar kebiasaannya disusun surah Waqi'ah. Baca surah Waqi'ah lepas asar. Lepas kita Isyak, selalunya kita baca Al-Mulk. Kan? Tidur tu. Surah Waqi'ah lepas asar. Antaranya surah yang dipanggil surah buka rezeki. Surah buka rezeki. Cuma ulama sebut, ya, mula kita baca surah tu kerana niat mudah-mudahan Allah Ta'ala buka rezeki. Tapi kalau orang yang ada improvement, orang yang ada improve dalam amalan dia, maka lama-lama dia akan merasakan bahawa membaca surah tu semata-mata taqarrub ilallah. Tak salah niat buka rezeki tu. Tapi lama-lama dia akan rasakan amalan dia baca ni kerana nak dekatkan diri dia dengan Allah. Ialah asbab dekat diri dengan Allah, Allah Ta'ala buka lah segala pintu-pintu kelapangan. Macam juga orang sembahyang duha. Kalau kita niat dulu, mula-mula sembahyang duha, memang kita niat kerana nak murah rezeki. Kan? Surah duha ni kan kita disebut sebagai surah murah rezeki. Tapi kalau lama-lama, adakah kita masih terlintas niatlah hati kata, surah duha ni, baca wadduha, semayang duha ni adalah semayang buka rezeki. Tak, lama-lama kita akan rasakan benda tu amalan untuk kita mendekatkan diri dengan Allah, untuk kita dapat pahala, untuk kita ni sentiasa nak menjaga amalan-amalan yang kita tak tahu Tuhan nak terima amalan kita celah mana. Sebabnya antaranya amalan yang bagus kita buat baca surah Waqi'ah selepas waktu asar.
Ada amalan yang disebut oleh para ulama, ni amalan ulama. Walaupun ya bukan ada hadis pun. Saya sebut memang tak ada hadis, tapi ni amalan ulama. Kalau rajin lah. Buat tiap-tiap kali lepas main Jumaat. Lepas main asar hari Jumaat. Nah, buat tiap-tiap kali asar hari Jumaat baca surah Waqiah 14 kali. Sampai terentak maghrib. Kalau boleh lah. Tapi janganlah baca jenis bercinta tu. Iza waqa'atil waqi'ah. Memang tak siap lah sampai maghrib. Baca laju lah sikit. Tak? Baca laju pun janganlah main langgar je. Baca tu laju sikit. Kan? Boleh. Kalau tak dan siap 14, sambung naik. Apa ni. Lepas maghrib ke lepas isyak boleh sambung malam. Tak ada masalah. Tak? Kemudian antara amalan lain, iaitu surah duha, kuliah sembahyang duha. Sembahyang duha 8 rakaat. Setiap rakaat yang kedua. Sujud yang terakhir rakaat kedua tu. Nah, sebelum kita bangun untuk tahiyat akhir, tiap-tiap 2 rakaat. Maknanya tiap-tiap 2 rakaat sujud yang terakhir. Pada setiap rakaat adalah baca wahabli ya wahab ilma wa hikmah wali rizqi ya razzaq kulli mustahila. Baca 11 kali. Nah, wahabli ya wahab ilman wa hikmah wali rizqi ya razzaq kulli mustahila. Nah, ini antara amalan yang disebut. Nah, mudah-mudahan dibukakan pintu rezeki kepada kita. Nah, baca 11 kali dalam sujud yang kedua, sujud yang terakhir pada rakaat yang kedua. Sujud kedua rakaat terakhir lah, senang sebut. Sujud kedua rakaat terakhir, baca tu wahabli ya wahab ilma wa hikmah wali rizqi ya razzaq kulli musahila. Tak? Wahai yang memberi, Tuhan yang pemberi. Tak? Ilmu dan juga hikmah. Dan wahai yang memberi rezeki. Yang memberi rezeki, wahai Tuhan yang memberi rezeki. Jadikanlah segala urusan kami itu mudah. Baca 11 kali setiap setelah 2 rakaat sebanyak 8 rakaat sembahyang duha. Tak? Itu amalan. Ustaz, saya tak pernah baca tu pun murah rezeki, terpulang. Yang penting sembahyang ceritanya. Ini nak bagi, kok nak nambah, top up. Tak? Top up. Bukan cakap bahasa Melayu, cakap bahasa Arab tak batal. Tak? Doa tu tak batal, kan? Kadang-kadang kami tak baca tu pun elok je ustaz. Yalah, saya tak kata tak elok, kan? Ada orang dia tak dah baca pun tu Allahumma inna duha adduhauka wa baha abahauka. Tak pernah pun. Dia baca ya Allah Tuhanku, murahkanlah rezeki aku. Hak tu je dia hafal. Senang juga. Yang penting dia faham apa dia baca. Ini baca sedap tapi apa mereka baca tu? Entah. Ada yang berkata doa sembahyang duha. Kata tak? Dapat tahu makna tu lagi bagus. Kan? Baik, hadis yang kedua terakhir. An Abi Rimyah Al-Tammi Taimi Rababi radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma'i ibnu li qala fara'aituhu faqultu lamma ra'aituhu hadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alaihi saubani akhdarani wa lahu sya'run qad alahu shayb wa shaybuhu ahmar. Abu Rimsah radhiyallahu anhu daripada kabilah Taim Ar-Rabab, bukan Taim Al-Quraisy katanya, menceritakan aku datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa bersama anak lelakiku. Apabila aku tiba, aku tunjukkan wajah baginda kepada anakku, di mana aku berkata kepada anakku, sebaik melihat baginda, inilah Nabi Allah. Pada ketika itu Nabi memakai 2 helai kain yang berwarna hijau, kain sarung dan juga selendang yang dicelup dengan pewarna hijau. Dan rambut baginda telah kelihatan uban berwarna perak. Jadi Abu Rimsyah ni dia datang bawa anak dia. Datang bawa anak dia. Maka dia pun tunjukkan kepada anak dia, inilah Rasulullah.
Nah, dia tunjuknya. Dia ada hadis lanjutan tu pada bab yang ke-6. Sebab apa dia datang jumpa Nabi? Dia ada cerita nanti. Tak nak cerita dulu. Di bulan depan tuan-tuan tak datang pula. Tak? Jadi, ni tambung bulan depan. Hadis Abu Rimshah ni. Tapi nak ceritanya, dia datang bawa anak dia jumpa Nabi. Dia kata, wahai anak aku, inilah Rasulullah. Tak? Inilah Rasulullah. Anak dia pun tengok. Waktu tu Nabi pakai kain berwarna hijau dan juga selendang yang berwarna hijau. Maknanya selendang yang tutup badan tu berwarna hijau, yang dicelup hijau. Baik, di sini ulama sebut. Nanti dia akan cerita juga dalam bab berpakaian. Nabi adalah kebiasaannya pakai putih. Kebiasaannya Rasulullah tu pakai putih. Jadi ada pun baju-baju color lain tu yang disebut-sebut dalam hadis tu adalah nak beritahu bahawa Nabi juga ada pakai color lain. Bukan tak boleh. Kan? Bukan tak boleh. Maknanya kalau kita ada baju putih, pakailah baju putih. Sebab Nabi memang kebiasaannya baju putih. Hari Jumaat bagi contoh. Kerana berbuih lah bercakap pun, tapi buat juga. Hari Jumaat, Allah pergilah ke Nagoya ke apa nama tu, Kamda ke apa ke Jekyll ke, pergilah cari kain putih 3 meter. Itu gila tempah, tak pun pergilah cari baju putih siap, tak pun jubah putih ke kurta putih ke siap. Untuk hari Jumaat pakai je ni. Nak. Kecuali lah kalau ada hari, kalau kerja luar tiba-tiba nak pergi sembahyang Jumaat, tak dan nak salin baju, tu tak apalah. Ni tak. Dan waktu lah nak pergi salin baju ke apa, dan kita dari rumah, mana ada merayap ke mana. Pakailah baju putih ke, jubah putih ke, kurta putih ke. Nak, hari Jumaat. Kurang-kurangnya ambil lah pahala sunnah Jumaat tu Nabi suruh pakai putih. Kan? Saya tak katalah pakai lain, tak boleh dah. Tapi seeloknya. Nak pakai baju kain plekat ke apa ke jenazah hari lain. Contoh. Biar jenazah hari Jumaat dia kain putih. Kan? Tapi nak cerita kan? Tak kisah. Bukanlah kata tak boleh. Boleh. Tapi kita ambil pahala sunat. Pahala sunnahnya, Rasulullah suka pakai putih. Pakai putih. Tak? Hari Jumaat, pakai putih. Tak? Sembahyang Jumaat tu, pakai putih. Kan? Sebab Rasulullah ni, kebiasaannya pakaiannya putih. Tapi tak salah pakai baju warna merah. Sebab Nabi pernah pakai baju warna merah. Merah hati. Tak? Nabi pernah pakai baju warna hijau. Nabi pernah pakai baju color-color lain, hitam dan sebagainya. Nak khabar tak salah. Boleh pakai. Tak? Tapi yang terbaiknya, pakailah baju yang berwarna putih. Melainkan kalau lah kita tu arif, daripada pejabat, ke apa, ke khoja, itu cerita lain. Tapi kalau boleh pakai putih, kita dari rumah, pakailah putih siap-siap. Tak? Disiplin diri. Tak? Disiplin. Kan? Boleh, insyaAllah. Kan? Mana ada orang terus-terus boleh jadi, tak? Tapi kita bila lama kita disiplin, kita akan tahu. Jumaat, aku mesti pakai putih. Jumaat, dia dah set lah. Jumaat je aku kena pakai putih. Kan? Baik, hadis yang terakhir. An Simak bin al-Harbi. Qala, qila lil Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, akana fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syayb. Qala, lam yakun fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syaybun illa sya'aratu fi mafriqi ra'si. Idza dahana warahunna duhnu. Iaitu katanya Simak bin Harbin menceritakan Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu pernah ditanya, adakah di kepala Rasulullah SAW terdapat uban? Beliau menjawab, tidak terdapat uban di kepala Rasulullah kecuali beberapa urat saja di belahan rambutnya di tengah kepala. Namun jika baginda meminyaki rambutnya, uban tersebut ditutup oleh minyak sehingga tidak kelihatan. Wallahu alam. Nanti kita akan sambung pada bab yang ke-6, babu majaa fi khidabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang warna rambut. Boleh ke tak nak dye rambut? Kan ni soalan. Macam-macam. Tak? Orang tua boleh tak warna rambut? Jadi to be continue. Tak? Orang perempuan mewarna rambut boleh ke tidak, kan? Orang yang ada uban warnakan rambut boleh ke tidak? Itu kita akan hurai pada kuliah yang akan datang nanti insya-Allah. Bila? Tahun depan. Kalau panjang umur lah. Tak. Tahun depan lah kita gaji. Insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allimna rabbi 'allimna allazi yanfa'una rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabati lana fid dinina ma'al qudra unsa wa zakar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.